Tetapi cuma persoalan dia kita perlu untuk mengamalkan satu-satu perkara tu untuk kita memahami dia. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung dengan kita punya episod mengenai dengan tadabbur Al-Quran surah As-Sajdah. Saya difahamkan untuk kita baca kedua surah, mungkin kerana kesuntukan masa, maka malam ni kita baca satu surah saja, suratul Mulk. Tapi insya-Allah pada malam-malam akan datang, kita usahakan untuk kita dapat baca kedua surah sekurang-kurangnya. Kerana surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, bila datang dalam satu hadis tidak berpisah. Nabi SAW, mafhum dia, tidak akan tidur selagi tidak baca suratul Sajdah dan suratul Mulk. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan usaha untuk dapat baca kedua surah pada setiap malam. Kerana dua surah ni ada kait rapat dan sangat-sangat penting. Sehingga Nabi SAW pun ambil berat untuk baca kedua surah ini, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi mengenai dengan surah ayat yang ketiga, iaitu surah Sajdah ayat yang ketiga. Kita telah buat pun daripada bismillah. Saya telah menceritakan tentang bismillah. Iaitu apa-apa ringkasan yang saya boleh ulang, apa-apa sahaja perkataan yang perbuatan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, maka perbuatan itu adalah terbatal, iaitu terbatallah keberkatan dia, terbatallah kerahmatan dia. Dan begitu juga kemudahan yang Allah Ta'ala berikan dalam satu-satu perbuatan tu akan hilang apabila kita tidak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan masuk ayat yang pertama, saya hanya ambil balik recap sikit-sikit daripada sultan-sultan kita yang lepas mengenai dengan Alif Lam Mim, yang mana adalah satu syubhah, satu ayat yang mutasyabihat, yang mana datang Alif Lam Mim ni untuk menguji kita juga sebagai umat Islam. Adakah dengan ayat Al-Quran yang kita tidak faham, kita akan yakin ke tidak atau dengan perkataan tersebut, dengan kalimah ayat Al-Quran tersebut. Maka itulah dia datangnya Alif Lam Mim. Salah satu hikmah dia adalah untuk menguji keimanan kita. Walaupun kita tidak faham, kita tetap beriman dengan ayat suci Al-Quran. Ini menunjukkan iman kita ni betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang mudah seperti Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang kita tak pernah nampak, tak pernah dengar suara, tak pernah lihat, tak pernah pun kena disentuh pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan akan tetapi kita masih yakin bahawasanya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia tanda keimanan. Dan begitu juga ayat yang kedua menceritakan tentang turunnya ayat Al-Quran, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Yang mana turunnya kitab ini tidak ada satu keraguan pun di dalam ayat ini. Tanzil, turun. Kitab, Al-Kitab menunjukkan Al-Quran. La raib, tidak ada sebarang keraguan. Fihi, di dalamnya, dalam kitab tersebut. Min, daripada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Inilah dia Al-Quran yang mana Allah SWT turunkan, yang mana tidak ada satu keraguan pun di dalamnya. Dan siapa yang turunkan dia adalah daripada Tuhan sekalian alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita teruskan dengan ayat kita yang ketiga. Ayat kita yang ketiga, iaitu ayat dia suci Al-Quran ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Maksud dia ataupun ayaquluna, saya bagi terjemahan secara rawak dulu, secara umum dulu. Terjemahan dia, atau mereka, iaitu orang-orang kafir, mengatakan, yaqulu, mereka mengatakan iftarahu, bahwasanya Al-Quran itu Muhammad SAW yang menciptakannya sendiri. Bal huwal haqqu, bahkan dia, iaitu Al-Quran itu adalah hak daripada Tuhan kamu, min rabbika, daripada Tuhan kamu. Untuk apa? Untuk memberi peringatan
kepada kaum yang telah lama tidak didatangi seorang rasul, ma'atahum min nadhirin min qablik, sebelum kamu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga mereka akan mendapat hidayah petunjuk. Saya ulang sekali lagi terjemahan dia. Ataupun mereka orang kafir, iaitu orang kafir mengatakan Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad SAW, hanya rekaan Nabi Muhammad SAW sendiri. Bahkan ia merupakan kebenaran dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Mu adalah Muhammad. Agar kamu, wahai Muhammad, memberi amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi seorang rasul, pemberi amaran sebelummu, ataupun rasul ataupun pemberi amaran, nazir, sebelummu, agar mereka mendapat hidayah petunjuk. Moga-moga denganlah amaran dan rasul tadi, maka kaum kamu moga-moga mereka akan dapat petunjuk. Okey, saya akan pecahkan terjemahan dia. Am dekat sini boleh memberi makna atau. Am bermakna atau. Yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka berkata? Iaitu orang-orang kafir. Mereka berkata apa? Inilah kata-kata mereka. Iftarahu. Mereka berkata, iftarahu di sini menceritakan bahawasanya maksud dia adalah Muhammad itu mereka-reka hu itu Al-Quran. Muhammad ia mereka-reka ciptaannya sendiri adalah Al-Quran. Kat sini apa yang mereka dakwa kepada Nabi SAW, bahawasanya Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Pada ayat kedua tadi kita dah kata dah, tanzilul kitab bila raiba fi, Allah Ta'ala turunkan kitab ni, Tuhan sekalian alam. Tetapi orang kafir kata ini adalah ciptaannya. Ciptaan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi SAW yang reka sendiri kitab itu. Jadi apakah bantahan ataupun yang Allah Ta'ala bantah daripada kata-kata mereka? Bal ni memberi jawab bahkan. Dia menafikan yang sebelum tu. Bahkan tidak, bukan direka-reka. Huwal haq, ia adalah merupakan satu kebenaran. Mir rabbika, daripada Tuhan kamu. Bal, ada bahkan huwa, iaitu kitab itu adalah hak, satu benda yang benar. Mir rabbika, daripada Tuhan kamu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Litunzira, supaya kamu wahai Muhammad memberi peringatan satu kepada kaummu, ma atahum, tidak datang kepada mereka, min, daripada nadhirin, satu orang rasul ataupun pemberi amaran, min qablik, sebelum kamu wahai Muhammad, iaitu kitab ini adalah satu kebenaran untuk kamu memberi peringatan kepada kaummu, yang mana kaummu tidak datang sebelum mereka rasul. Dekat sini ada punya perincian sedikit, nanti kita akan bahaskan insya-Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lebih kurang 500 tahun tidak ada rasul dan nabi yang datang selepas Nabi Isa AS. Tidak datang kepada mereka satu orang rasul, la'allahum yahtadun, moga-moga dengan kitab tadi mereka akan dapat petunjuk, hidayah petunjuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah terjemahan daripada ayat tersebut. Bila kita tadabbur ni, kita kena faham. Kita kena cuba ingat satu persatu perkataan-perkataan tu. Kalau tak dapat ingat satu persatu, kita cuba faham apakah maksud yang cuba disampaikan daripada ayat ni. Maksud dia, daripada dia punya rumusan dia adalah, orang kafir kata Nabi Muhammad SAW reka sendiri kitab Al-Quran ni. Jadi Allah Ta'ala bantah perkataan mereka dengan kata, ini adalah kitab yang benar daripada Tuhan kamu, untuk kamu wahai Muhammad memberi peringatan kepada kaummu, moga-moga mereka mendapat hidayah petunjuk. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat ini kita dapat faham bahawasanya bila datangnya satu perkara yang baru, bila datangnya satu perkara yang baru, datangnya satu perkara yang hebat, yang aneh, maka tak semestinya semua orang boleh terima perkara yang kita bawa. Hari ini kita bayangkan sahaja dalam kehidupan kita hari ini, tiba-tiba kalau kita satu orang mak, satu orang ayah, tiba-tiba datangnya anak kita, satu orang yang sangat-sangat kita sayang, satu orang yang sangat-sangat jujur, satu orang yang sangat-sangat baik, khidmat ibu bapa, tidak ada buat satu kesalahan pun dalam rumah, maupun di luar rumah, solat 5 waktu jaga. Tiba-tiba datang, bawa satu ayat Quran, bawa satu kata-kata, dia kata ini daripada Tuhan. Macam mana perasaan seorang ibu,
bagaimana perasaan seorang ayah, bagaimana juga perasaan adik-beradik dia kepada perkara baru yang dia bawa. Bahkan perkara yang dia bawa tu bukan biasa-biasa, luar biasa, dengan kata-kata yang hebat. Contohnya kalau kita kata dia bawa satu ayat sastra bahasa Melayu yang sangat-sangat tinggi. Dia kata ini contohnya lah, dia kata ini daripada Tuhan. Macam mana kita nak terima benda tu? Dia akan jadi luar daripada kata-kata, luar daripada kotak fikiran kita. Kita akan kata ni mesti kau reka ni. Ataupun kau ambil daripada mana-mana orang yang hebat dan kau bawa datang sini. Jadi itu yang akan terjadi kepada kita kalau datangnya benda baru. Sebab itulah bila datangnya Al-Quran, dia adalah satu ujian juga kepada para sahabat bagaimana untuk mereka menerima Al-Quran itu. Sebab itulah datangnya Al-Quran. Kat sini Allah Ta'ala tunjukkan, inilah dia antara dalil yang bahawasanya ayat Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri kata dalam Al-Quran bahawasanya itulah dia kebenaran daripada Tuhan kamu. Itulah dalil menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kat situ itulah dia, kalaulah jadi pada kehidupan kita pada hari ini, na'udzubillah min zalik, kita pun tidak tahu adakah kita akan terima ke tidak kata-kata yang orang itu akan bawa. Jadi pada ketika itu orang-orang Arab, mereka ni kenapa? Dikatakan ulama bahawasanya setiap Nabi ni dia akan dibawakan mukjizat bersamalah yang lebih kurang dengan dia punya zaman ketika itu. Contoh yang kita ambil kisah Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri mukjizat apa? Tongkat boleh tukar menjadi ular, daripada tangan masuk ke bawah ketiak boleh keluar cahaya. Ini adalah seolah-olah magic atau seolah-olah silap mata kan. Ilmu yang mana boleh menunjukkan magic, senang kata ahli sihir ketika itu, inilah perkara-perkara yang mereka buat. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hikmah dia Allah Ta'ala turunkan mukjizat yang bertepatan, bersesuaian dengan zaman pada ketika itu. Yang mana zaman Fir'aun ketika itu, ramai ahli-ahli sihir yang mereka sangat hebat dalam sihir-sihir mereka. Sehingga kan dikatakan begitu ramai ahli sihir datang berhimpun hanya saja untuk berlawan, berhujah dengan Nabi Musa AS. Sebab itu Allah SWT datangkan mukjizat yang bertepatan dan bersesuaian dengan zaman ketika itu. Begitu juga pada Nabi Muhammad SAW, dikatakan orang Arab ketika itu sangat hebat bermadah, sangat hebat berpuisi, bersyair. Sebab itulah bila datangnya Al-Quran, mereka tak boleh terima kerana ayat Al-Quran ini terlalu tinggi bahasa Arab dia. Kalau kata Arab tu ada balarah dia, mantik dia, banyak yang tersembunyi dan tersirat dalam ayat suci Al-Quran yang membuatkan orang Arab ni dia begitu teruja. Tetapi kerana hati mereka telah mati, maka walaupun ayat itu hebat, mereka tidak boleh terima ayat suci Al-Quran yang Nabi SAW bawakan. Dan di sini juga tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh lihat pada ayat yang seterusnya, iaitu maknanya ayat yang sama dalam highlight yang seterusnya, litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik, untuk kamu wahai Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang mana sebelum mereka ni tidak ada nabi yang datang. Jadi kat sini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama ada berpendapat bahawasanya tidak ada satu kaum pun yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ma'atahum min Allah SWT illa khala fiha nadhir, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tidak akan ada satu kaum pun, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Al-Quran Allah Ta'ala beritahu tidak ada satu kaum pun yang mana akan kosong ataupun sunyi, tidak ada peringatan ataupun tidak ada nabi ataupun rasul di dalam umat tersebut, tidak ada pun. Jadi kat sini macam mana dalam ayat Quran ini Allah Ta'ala boleh ceritakan bahawasanya adanya datang kaum kamu ni yang mana tidak datang sebelum mereka memberi peringatan ataupun rasul. Jadi kat sini ulama berpendapat bahawasanya dekat sini adanya orang yang memberi peringatan. Kadang-kadang tak semestinya rasul ataupun nabi. Bahkan orang yang memberi peringatan tu boleh jadi daripada para orang yang hampir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana kisah dalam
surah Yasin Habibun Najjar, yang mana dia pun bukan satu orang Nabi, tetapi dia adalah orang yang memberi peringatan kepada kaum dia. Begitu juga macam uh, dalam surah Kahfi, kan? Pemuda-pemuda itu mereka bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi mereka lah orang yang memberi peringatan kepada kaum mereka. Begitu juga dengan umat sebelum Nabi SAW, mereka ni bukanlah tidak ada Rasul dan Nabi sebelum Nabi SAW, selepas Nabi Isa, tetapi adanya orang yang memberi peringatan dan orang yang memberi, yang mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi kat sini ada orang bertanya, jadi apakah agama yang orang anut? Apakah yang mereka anut sebelum agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan ada juga orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ada juga, kan? Tetapi sebelum mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah meninggal dunia. Jadi kat sini satu kisah satu orang yang mana dia adalah satu orang yang sempat hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak dapat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia telah meninggal. Jadi ada beberapa orang, di antaranya adalah Zaid bin Amr bin Nufail, di antaranya Waraqah bin Naufal, kan? Mereka ni adalah orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak sempat untuk beriman kerana belumnya sampai nubuwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini saya nak ceritakan mengenai dengan Hazrat Zaid bin Amr bin Nufail. Kenapa saya ambil Zaid bin Amr bin Nufail? Kerana dia adalah satu orang, kita tak tahu dia ni digelar sahabat atau tidak. Tapi Zaid bin Amr bin Nufail, dia adalah satu orang yang mana sempat hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat untuk safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak sempat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini apakah agama yang dianut? Kan? Jadi dekat sini ulama berpendapat bahawasanya mungkin dia ni dalam agama berada dalam agama Ibrahim atau Ismail, kerana dia tidak sembah berhala. Dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia Zaid bin Amr bin Nufail. Saya ceritakan tentang kisah Zaid bin Amr bin Nufail sedikit. Dalam hadis Nabi SAW, yang mafhum dia daripada Musa bin Uqbah. Dia menceritakan bahawasanya Zaid bin Amr bin Nufail, sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, dia pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi dia meninggal pada tahun Quraisy bina Kaabah. 5 tahun sebelum Quraisy bina Kaabah, dia telah meninggal dunia. Jadi apakah yang menunjukkan bahawasanya dia ni adalah satu orang Islam yang kuat? Macam mana kita nak tahu bahawasanya dia ni adalah orang yang berpegang pada agama Ibrahim dan agama Ismail, kan? Dia antara perkara yang dia buat, pertama sekali dia adalah orang yang menghalang orang kafir daripada menyembah berhala. Pada ketika zaman jahiliyah, apabila orang-orang kafir ni sembah berhala, maka Zaid bin Amr bin Nufail adalah orang yang menghalang kafir Quraisy daripada menyembah berhala. Dan apa lagi yang dia lakukan? Dia sangat tidak menyenangi dengan korban ke atas nama Tuhan mereka. Iaitu kalau orang kafir, mereka nak buat korban atas nama mereka punya Tuhan, maka dia adalah orang yang sangat-sangat melarang. Dan antara lagi menunjukkan yang dia ni adalah di dalam agama Ibrahim dan Ismail adalah dengan dia tidak makan hasil sembelihan orang kafir. Ini adalah cerita mengenai dengan Hazrat Zaid bin Amr bin Nufail. Saya bacakan satu hadis daripada kitab Sahih Bukhari. Haddatsani Muhammad bin Abi Bakran, haddatsana Fudail bin Sulaiman, haddatsana Musa bin Uqbah, haddatsana Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr bin Nufail bi asfali baldah qabla an yanzila 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو
kana ya'ibu ala Quraisyin zabaihahum wa yaqulu asyatu khalaqaha Allah wa anzala laha minas sama'i ilma wa anbata laha minal ard thumma tadhbahunaha ala ghairi ismillah inkaran lidzalika wa 'idhaman lahu. Yang maksud dia adalah daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di Baldah. Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Kita ceritakan tentang ayat yang nombor 3. Ayat nombor 3 yang kita tengah kisahkan adalah litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Untuk kamu memberi peringatan kepada kaum yang mana tidak datang kepada mereka apa-apa pemberi peringatan ataupun rasul. Jadi soalan dia adalah, inilah dia kisah tentang Zaid bin Amr bin Nufail. Apakah hukum ke atas dia? Kerana dia adalah satu orang yang hidup sebelum Nabi SAW menjadi Nabi. Jadi kalaulah dia hidup sebelum dia menjadi Nabi, apakah dia ni satu orang Islam ataupun dia ni tak ada orang yang tidak ada agama? Kerana itulah saya bawakan hadis menunjukkan siapakah Zaid bin Amr bin Nufail. Okey. Jadi Nabi SAW daripada Hazrat Abdullah bin Umar menceritakan bahawasanya Nabi SAW bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di Baldah. Di satu kaum, di tempat di sana, di Arab, di Baldah. Lalu dibentangkan di hadapan Zaid bin Amr ni safrah. Lalu dia enggan memakan daging itu. Dia tidak memakan daging yang dibentangkan di hadapan dia. Kemudian apa yang dia kata? Aku tidak akan. Ini kata-kata dia menunjukkan siapakah dia ni sebenarnya. Apa dia kata? Aku tidak akan makan makanan yang kamu sembelih atas nama Tuhan-Tuhan kamu. Sebab itu orang jahiliah ketika itu mereka sembelih atas nama batu-batu mereka, berhala-berhala mereka. Yang kedua, apa yang dia kata lagi? Dan aku tidak akan makan melainkan yang disebut dengan nama Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahawa dia satu orang yang Islam kerana dia hanya makan makanan yang disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia mengaibkan penyembelihan orang Quraisy. Dia akan kata sembelihan ini tidak halal, sembelihan ini adalah di bawah nama Tuhan yang lain. Maka dia akan mengaibkan makanan tersebut. Dan dia juga kata apa? Ini menunjukkan yang dia adalah satu orang Islam yang kuat walaupun sebelum kenabian Nabi SAW. Apa yang dia kata? Allah yang menciptakan kambing. Allah Ta'ala yang turunkan air dari langit dan menciptakan tumbuhan di bumi. Kemudian kamu sembelih atas nama selain daripada Allah Ta'ala, menunjukkan kemungkaran atas perkara itu. Jadi inilah dia menunjukkan dia berdakwah lagi dengan orang kafir. Tapi dia kata Allah Ta'ala yang ciptakan kambing, Allah Ta'ala yang ciptakan air, turunkan air dari langit, Allah Ta'ala yang tumbuh-tumbuhan. Kenapa kamu dia boleh sembelih atas nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini menunjukkan kemungkaran yang berlaku ketika itu dan dia berdakwah kepada kebaikan. Menunjukkan siapakah dia? Adalah satu orang Islam yang kuat. Tetapi walaupun dia tidak termasuk dalam umat Nabi SAW, maka satu kali Hazrat Sa'id. Hazrat Sa'id ni siapa? Hazrat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Hazrat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah anak kepada Zaid bin Amr bin Nufail. Satu kali telah datang kepada Nabi SAW. Siapakah Hazrat Sa'id ni? Dia adalah ahli Badar. Dan dia termasuk di kalangan asyarah mubasyarah. Masya Allah. Bapa yang satu orang yang mana bukanlah umat Nabi SAW, tetapi dengan agama yang dia pegang dengan kuat, lahirnya satu orang anak yang mana anak adalah ahli badar dan juga paling hebat anak dia termasuk di kalangan asyarah mubasyarah yang mana 10 orang Nabi SAW sebut janjikan syurga kepada mereka. Anak dia termasuk di kalangan asyarah mubasyarah, itu Hazrat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi apakah Hazrat Sa'id kata kepada Nabi SAW? Wahai Rasulullah, telah kata jumpa dengan Rasulullah dan telah kata, wahai Rasulullah, kau sendiri tahu kisah tentang ayah aku. Sebab Nabi SAW pernah bersama dengan ayah dia di Baldah. Dia kata, kau sendiri tahu kisah tentang ayah aku. Ayah aku, dia tidak suka sembilan orang kafir. Dia tidak suka sembahan kepada berhala-berhala. Jadi boleh tak kalau aku nak doakan keampunan untuk dia? Sebab kita tidak
tidak boleh untuk kita mendoakan untuk orang kafir. Jadi dia minta izin, Rasulullah boleh tak kalau aku nak doakan keampunan untuk ayah aku? Jadi Nabi SAW kata apa? Ya, boleh. Boleh untuk kau mendoakan keampunan untuk ayah kau, dan ayah kamu akan bangkit di hari kiamat nanti bersama umat yang asing. Iaitu adanya umat yang terasing daripada umat Nabi SAW kerana mereka beriman sebelum kenabian Nabi SAW. Mereka akan dibangkitkan bersama umat yang asing sendiri. Jadi kat situlah menunjukkan bahawasanya dia adalah satu orang Islam. Tetapi apabila ditanya, apakah agama yang dianut? Mestilah Islam. Tetapi mengikut agama yang mana? Adakah agama Nabi Isa AS? Adakah agama daripada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan ketika itu tidak lagi nubuah. Jadi untuk menunjukkan agama apakah yang dipegang, kita bawa datang lagi satu hadis daripada kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Saya kongsikan lagi satu hadis menunjukkan apakah agama yang dipegang. Saya ceritakan mafhum dia. Mafhum dia, pada satu hari Hazrat Zaid bin Amr bin Nufail, dia telah mencari orang Yahudi. Dia datang kepada orang Yahudi, dia telah kata, aku nak masuk agama kau. Dia kata, aku nak masuk agama kau. Kau ceritakan dekat aku, apakah detail tentang agama kau? Kemudian orang Yahudi ni kata apa? Janganlah kau masuk pada agama aku, melainkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kau. Orang Yahudi sendiri cakap macam tu kepada Hazrat Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian, apa yang Zaid cakap? Aku tidak akan lari, melainkan untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak akan dapat tanggung walaupun sedikit kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap macam tu. Kemudian dia tanya orang Yahudi tu, jadi apakah agama yang benar? Jadi orang Yahudi tu kata apa? Agama yang benar adalah Hanif. Jadi Hazrat Zaid telah tanya kembali kepada Yahudi tadi, apakah itu agama Hanif? Jadi Yahudi tu kata apa? Agama Hanif adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Itulah dia agama Hanif. Jadi Hazrat Zaid dia tak puas hati. Dia pergi dekat jumpa Nasrani pula, Kristian pula. Dia jumpa orang Nasara. Dia kata kepada orang Nasara, aku nak masuk agama kamu. Kemudian orang Nasara kata apa? Janganlah kau masuk agama aku, melainkan kemurkaan Allah Ta'ala ke atas kamu. Kemudian dia tanya, sesungguhnya aku tidak akan lari daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak akan dapat panggung walaupun sedikit kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap macam tu dengan orang Nasara tu. Jadi dia tanya orang Nasara tu, jadi apakah agama yang betul yang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi orang Nasara tu beritahu kepada dia, agama yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Hanif. Jawapan yang sama, iaitu jawapan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Terus dia pergi dan dia kata, sesungguhnya aku bersaksi bahawasanya agama Ibrahim lah agama aku. Dan pernah satu kali dia cakap di Kaabah, di depan Kaabah, dia tengah bersandar di Kaabah, dia kata apa? Tidak ada satu orang pun dekat zaman ini yang beriman dengan agama Ibrahim melainkan aku. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita dapat faham bahawasanya walaupun tidak ada Nabi ataupun Rasul yang datang sebelum zaman Nabi SAW, tetapi ada juga orang yang masih kuat agama mereka dengan agama Ibrahim AS dan agama Ismail AS. Dan begitu juga mereka yang akan dibangkitkan bersama satu kaum yang khas, yang terasing, bukan bersama umat Nabi SAW dan juga bukan bersama kaum Nabi SAW. Mereka adalah satu umat yang dibangkitkan khas. Jadi itulah dia keterangan mengenai dengan ayat litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Moga-moga mereka akan mendapat hidayat. Jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita nak kata tentang hidayat, berapa ramai orang dapat hidayat dengan Al-Quran, berapa ramai orang dapat hidayat dengan kitab suci Al-Quran yang Allah Ta'ala khaskan mukjizat kepada umat ini.
Yang mana mukjizat Nabi sebelum-sebelum ini semuanya diambil. Semuanya Allah Ta'ala dah ambil balik mukjizat-mukjizat itu, tetapi Al-Quran adalah satu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan, simpankan sampailah ke hari kiamat nanti. Jadi sebab itulah kita kena selalu bersyukur tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita, golongkan kita di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan berapa ramai orang yang mendapat hidayat sebab daripada Al-Quran, dan ada juga orang yang lari daripada hidayat sebab daripada Al-Quran. Berapa ramai orang hari ini cuba untuk kaji Al-Quran, tetapi walaupun mereka orang kafir, mereka kaji Al-Quran. Mereka ingatkan mereka nak cari kelemahan dalam Al-Quran. Bahkan dengan sebab dia mengkaji Al-Quran, dia terus mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia mukjizat Al-Quran yang tersembunyi daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Ta'ala simpan pada umat ini. Jadi insyaAllah itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan insyaAllah bila ada umur jumpa lagi, kita akan kongsikan mengenai dengan sambungan ayat ketiga iaitu ayat keempat. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أن تدعون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. hingga akhir ayat. Dan insyaAllah di situ kita akan kongsikan lagi mengenai dengan tadabbur ayat keempat. InsyaAllah itu saja daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk atas kekurangan saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator kita insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas kesudian memimpin bacaan suratul Mulk berserta tadabbur ringkas surah As-Sajdah pada malam ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dipelajari, ingatan yang kuat mengenainya, seterusnya mengambil ibrah dan membuat refleksi dalam kehidupan seharian kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang benar dan yang baik, yang dipelajari, difahami dan diamalkan juga dikongsi bersama. Semoga Allah kurniakan hidayah kepada kita semua dan semoga kita semua sentiasa istiqamah dalam menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Baiklah, sebelum berpisah, semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama Ustaz pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua. Terima kasih Ustaz.